Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nekarunia Mahira binti Wakimi. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Legenda Masuri. Pada masa dahulu di Pulau Langkawi ada seorang gadis bernama Masuri. Wajahnya sangat cantik dan berbudi bahasa. Ramai pemuda terpikat kepadanya. Ayah Masuri bernama Pandak Maya, ibunya pula bernama Mak Enda. Mereka sangat sayang kepada Masuri. Ramai pemuda ingin memperistrikan Masuri karena kecantikannya itu. Salah seorang daripada mereka ialah Badik. Alangkah bertuah jika Masuri menjadi istriku, kata Badik dalam hatinya. Di Pulau Langkawi ada seorang peniaga berjaya bernama Mat Deris. Dia menghantar wakil peminangan. Bapa Masuri menerima peminangan itu. Mat Deris sangat gembira. Mereka pun berkahwin dan hidup bahagia. Badik sungguh kecewa. Sejak itu, Badik mula membenci Masuri dan berdendam kepada Mat Deris serta ibu bapa Masuri. Dia merancang untuk menyusahkan pasangan itu. Pada suatu hari, Mat Deris pergi berniaga di negeri Siam. Masuri tidak membantah. Dia faham tanggung jawab suaminya sebagai seorang peniaga. Dia berharap suaminya itu akan selamat pergi dan selamat kembali. Badik sangat gembira apabila mendapat tahu Mat Deris pergi ke Siam dan menjalankan rancangan jahatnya. Kebetulan 2 hari selepas itu muncul seorang pemuda yang merantau ke kampung itu bernama Deramang. Ibu bapa Masuri mempelawat Deramang yang baik hati tinggal bersama mereka. Sejak anak kami Masuri berkahwin, terasa sunyi pula di rumah ini. Beritahu Mak Endah, tinggallah bersama kami, kata Pandak Maya pula. Mula hari itu, Deramang tinggal bersama-sama ibu bapa Masuri. Perhubungan di antara Deramang dengan keluarga Masuri semakin mesra. Badik berasa curiga dan cemburu. Dia menfitnah Masuri. Dia istri yang curang. Bila suaminya tiada, dia bermusra dengan lelaki lain, kata Badik kepada kawan-kawannya. Mereka mempercayai kata-kata Badik dan mengadu kepada Datuk Karmajaya. Datuk Karmajaya sangat terperanjat lalu menjalankan siasatan lanjut. Pada suatu hari, Masuri melihat Deramang sedang berjalan tidak jauh dari kawasan rumahnya, lalu memanggilnya untuk bertanyakan sesuatu. Terjadilah perbualan antara mereka tanpa niat buruk. Rupa-rupanya, peristiwa ini diintip oleh penyiasat Datuk Karmajaya. Kini mereka mengakui dakwaan Badik itu benar. Perempuan curang itu mesti dihukum. Aku tidak mau perempuan curang tinggal di pulau ini, kata Datuk Karmajaya. Lalu mengeluarkan perintah agar Masuri dan Deramang ditangkap. Badik amat gembira. Rancangannya semakin berhasil. Deramang dapat mempertahankan diri dan menghilang entah kemana. Masuri pula berjaya ditangkap. Apakah kesalahan anakku diperlakukan sedemikian rupa? Tanya Mak Endah. Dengan linangan air mata, dia cuba menyelamatkan Masuri. Dia bermuka dengan seorang pemuda dari luar. Jawab seorang daripada mereka. Masuri berusaha menafikan, namun dia terus dibawa kepada Datuk Karmajaya. Keadaannya amat menyayat hati. Seorang bidan mendapati Masuri sudah mengandung. Kejujuran Masuri semakin diragui. Inilah hasil perbuatan kejinya, kata Datuk Karmajaya. Akhirnya Masuri dijatuhkan hukuman bunuh. Masuri diikat di atas pohon pentas khas. Orang ramai berhimpun untuk menyaksikan peristiwa malang itu. Ibu bapa Masuri terus merayu mohon dilepaskan. Tetapi Datuk Karmajaya tidak mempedulikannya. Hukuman tetap dijalankan. Lelaki ditugaskan terus menikam perut Masuri, namun tidak mencederakannya. Semua orang berasa hairan. Lelaki tersebut berulang kali menikam perut Masuri, tetapi tidak berkata.
terkesan. Akhirnya, Masuri memberitahu suatu rahsia. Tubuh saya hanya boleh ditembesi oleh tombak sakti sahaja. Jika darah mengalir dari tubuhku warna putih, itu menandakan hamba tidak bersalah, kata Masuri. Masuri pun ditikam dengan tombak sakti, lalu mengalir darah putih dari tubuhnya. Masuri telah membuat sumpahan, setelah hamba tiada lagi, Pulau Langkawi tidak akan aman dan makmur sehingga 7 keturunan, kata Masuri lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Sumpahan Masuri benar-benar berlaku. Tidak lama selepas itu, Pulau Langkawi telah diserang oleh tentera Siam. Penduduk tempatan huru-hara dibuatnya. Ramai yang terkorban. Sejak peristiwa itu, Pulau Langkawi menjadi binasa selama 7 keturunan. Pengajarannya di sini, daripada cerita ini, kita hindarilah daripada memfitnah dan berasa cemburu dengan kebahagiaan orang lain. Sekian dan terima kasih.